Assalamualaikum, hai. Hari ini saya akan ajarkan tentang cara untuk halalkan duit di YouTube. Kepada mereka yang belum subscribe di YouTube channel saya, silalah subscribe di YouTube channel saya untuk tahu perkembangan tentang tips, short film dan juga tentang pendapat. Hari ini saya akan menceritakan tentang cara untuk halalkan duit di YouTube. Sebenarnya isu ni adalah sangat-sangat kena berhati-hati. Sebelum tu saya nak cakap yang saya ni bukannya ustaz, tapi ini adalah pendapat saya. Saya hanyalah seorang insan yang sedang meningkatkan kualiti hidup, sama lah macam kita semua kan. Okey, so bila kita nak cakap tentang cara untuk halalkan duit di YouTube ni, apa yang saya nak bagi tahu, dia ada terbagi kepada dua pecahan. Pecahan pertama adalah bagaimana ataupun ke mana duit tersebut kita salurkan. Ingat pecahan pertama tentang ke mana duit tersebut kita salurkan, ke mana duit tu kita belanjakan. Pecahan kedua, sumber duit tersebut. Saya highlight yang pertama tentang duit tersebut dibelanjakan. Bila kita sebut tentang duit tersebut dibelanjakan, saya bagi satu analogi yang luar daripada YouTube. Seorang yang bekerja kilang, dia bekerja and then cukup hari bulan dia dapat gaji. Dia dapat gaji, ini contoh dia dapat gaji tersebut dia beli liquor, dia beli mungkin dia beli benda-benda yang tak elok. Contohnya dia pergi pusat-pusat yang tak elok, pusat perjudian, ataupun dia beli nombor, ataupun sesuatu yang tak elok, yang memang orang kata sebagai orang Islam kita tahu benda itu salah, tapi selalunya yang salah ni yang sedap, betul. So bila dia dapat duit daripada sumber yang halal, tapi bila dia belanjakan kepada sumber yang pada benda yang tak halal, so dia punya efek dia tak berkatlah rezeki dia tu. Faham Okey, jadi berbalik kepada YouTuber tu, dia buat video and then ke manakah duit tersebut dia belanjakan. Kalau dia dapat duit untuk video dia pada bulan ni, ke mana dia belanjakan? Adakah kepada jalan yang betul? Maknanya dia tidak beli benda-benda yang memudaratkan dia, ataupun perkhidmatan yang memudaratkan dia. So maknanya hasilnya tu adalah hasil yang halal. Maknanya apa yang dilakukan tu berkat. Itu yang saya nak cakap tadi. Maknanya ke mana duit kita disalurkan. Yang kedua, cara ini adalah cara teknik yang kedua ni adalah yang banyak orang terlepas pandang. Sumber pendapatan tu. Bila kita cakap tentang sumber pendapatan tu, kita kena ingat tau, bagi para YouTuber, you guys buat video, you guys tunjuk kepada people tentang konten. Jangan cakap tentang konten, tetapi apa yang you guys display kepada people. If you guys display a jam, so people will watch it as a jam. Betul. Setiap apa yang korang tunjuk, tu adalah orang akan tengok. Sebagai orang Islam, kita letakkan seseorang tu, ataupun dalam video kita tu, kita tidak menekankan tentang aurat. Maknanya ada orang dalam video tu, contoh dia Islam tapi dia free hair, perempuan tu. So kita ada hak untuk suruh dia bertudung, tapi kita memilih untuk tidak. Maknanya kita ignore bab tu. So lelaki kalau ajnabi, kalau tengok, maknanya lelaki tu, perempuan tu akan tanggung dosa. Macam mana pula dengan kita yang buat video dia, yang publish. Benda ni dah ramai sangat YouTuber diorang jadikan sebagai perempuan yang cantik, yang seksi, untuk diorang punya view. Ada yang sampai mencecah ratus ribu dan juga juta view. Dari segi dunia, yes, you guys memang dapat lah. Maknanya you guys, orang kata you guys memang dapat view. Tapi dari segi akhirat tu Allahu'alam. Saya tak nak sentuh sangat pasal isu ni. So faham je maksud saya kat sini. Tapi benda ni saya tak salahkan you guys lah. Even dalam dunia perniagaan, sesebuah company dia nak launch produk dia, dia akan gunakan perempuan untuk dia punya attraction. Dia akan gunakan perempuan yang cantik, yang seksi untuk dia punya attraction. Contohnya macam launch kereta, mesti akan ada perempuan lah dekat tepi tu. Ataupun untuk event, contohnya macam
perlombaan motor ke kan. So mesti akan ada apa gadis lita kan. So tapi kita sebagai seorang Islam, kita kena bawa Islam ni ke mana-mana. Maknanya kalau ada kuasa, maknanya you guys as a penerbit, you guys yang buat channel ni, so you guys ada option. Kalau you guys panggil seseorang, ataupun kalau you guys punya isteri ke, atau you guys punya sesiapa lah yang ada dalam konten tu, kalau you guys ada hak untuk suruh dia bertutup, so you guys suruh dia bertutup. Ini semua yang saya bagi tahu tentang konten dalam video tu. Maknanya kita ada option untuk bagi orang tu bertutup-tutup. Maknanya jaga aurat dia. Sebab kalau kita tak jaga aurat dia, jangan cakap dia tanggung dosa, kita sekali pun tanggung dosa. Dalam kita dapat income daripada duit tu. So faham kan, bila kita dapat duit daripada benda yang tak berkat kita buat, adakah halal duit tu? Jadi kalau tak nak benda tu di tengah-tengah, maknanya kalau tak nak benda ni, kita was-was, duit aku ni halal ke? Sebab aku ni perempuan ni free hair, aku tayang, aku ni guna perempuan seksi, duit aku ni halal ke? So kita was-was. So better ambil play safe, which mean you guys buat je video, you guys titik buatkan soal aurat, titik buatkan tentang, you guys kena titik buatkan tentang soal agama. So if you guys do that, insyaAllah you guys akan berjaya. Yes, memang dari segi dunia you guys agak slow lah, sebab dalam dunia hari ni attraction memang kecantikan lah. So tapi benda tu akan naik juga. Maknanya you guys need to sabar, and then insyaAllah perlahan-lahan video you guys akan naik. Yang penting konten dalam video tu, kita kalau boleh janganlah hanya sekadar sampaikan benda-benda yang kelakar ataupun benda yang macam isu semasa. Kalau boleh sampaikanlah juga mesej, ataupun sampaikanlah juga sesuatu dalam bentuk ibadat. Contoh, you guys buat video tentang keburukan minum arak, jangan kisah pasal view. You guys buat video tentang minum arak, you guys tengok view 60 view je. Okay, mungkin dari segi dunia you guys tak dapat, tapi dari segi akhirat itu you guys punya saham. Sebab apa? You guys telah memberitahu orang untuk supaya menjauhkan arak. So 62 orang yang menonton tu, so setiap seorang you guys dapat pahala. So kalau 62, so bayangkanlah berapa banyak pahala you guys dapat. Tapi macam yang saya cakap tadi, you guys need to sabar, and you guys need to stay focus. InsyaAllah perlahan-lahan video-video yang macam tu akan sentiasa naik. Cukup untuk itu, sekarang ni saya nak bagi tahu tentang iklan yang masuk. Bila kita cakap tentang iklan yang masuk ni, kita sebenarnya ada option untuk sekat iklan-iklan yang masuk. Sebab kalau kita menggunakan dalam video kita tu ada iklan yang berbentuk macam sesuatu yang agak memudaratkan kepada diri kita, maknanya benda yang tak elok, contoh iklan arak, so kita pun kena tanggung dosa lah, sebab kita membiarkan iklan tu masuk. Betul. Jadi saya akan tunjukkan setting macam mana kita nak set supaya tak ada iklan-iklan macam tu masuk. Okey, baiklah. Mula-mula kita akan masuk ke laman web Google AdSense. Bila kita masuk dekat bahagian home ni, kita pergi dekat ikon belah tepi ni, kita klik di sini, and then kita pergi dekat bahagian blocking control. Okey, kita tekan di sini. Kita tunggu kejap. Okey. Kita pergi sini. Then dia ada 3 di sini. Dia kata advertiser URL, sensitive category and general category. So kita akan pergi dekat bahagian general category. Kita tekan, kita klik di bahagian manage general category ni. Okey. Okey. Dekat bahagian general category ni, bila kita dah masuk, dia akan keluar macam ni, all category. Maknanya dekat sini, dekat setiap kategori ni akan ada pecahan dia. Kalau bahagian apparel, dia ada 18 pecahan. Art, auto, vehicle, beauty, personal. Okay, kita tekan salah satu apparel. Okay, bila kita klik bahagian apparel, okay, dia ada clothing, footwear, handbag, purse, jewelry, sunglasses. So maknanya dia akan beritahu iklan yang jenis-jenis macam ni akan masuk. Ini semua kita kena pastikan allow. Maknanya
kita akan bagi dia masuk. Okay. Okay, so dekat sini ada banyak kita boleh tengok. Kita boleh tengok dekat sini all category. Kita boleh tengok sampai, kita boleh tengok lagi kat sini law, government, mobile utility, movie books, vacation, gift, real estate, travel, tourism. Okay, so benda ni dia bukanlah benda yang memudaratkan kepada kita, bukanlah yang melanggar syariah. So kita allow, kita bagi je dia masuk. Okay, so bila kita, macam kalau saya tengok dekat sini, okay, sekejap ya. Okay, dekat sini block kategori saya dah block 5 under beauty and personal care and food and grocery. Okay, nak tahu apa yang saya block, kita tekan kat sini. Okay, so kita tengok saya block dekat ni body art. Body art ni maksudnya macam tattoo, piercing dekat body. Itu saya block. Maknanya kalau iklan-iklan berbentuk tattoo, piercing, itu semua takkan masuk kat dalam channel saya. Okay, so lagi 4 kan, sebab saya block tu 5. So okay, kita pergi balik kat sini. Okay, kita tengok dekat bahagian mana, dekat bahagian food and grocery saya block. So kita tekan kat sini. Okay, saya block under bahagian beverage. Bahagian beverage dia kata ada 5 sub kategori. So kita klik sini, kita tengok apa yang saya block. Okay, alcoholic and beverage. Alcoholic and beverage ada 4 daripada 4. Maknanya 4 semua saya block. Apa dia? Beer, liquor, wine. So semua ni saya block. Okay, so dengan cara ini, mana-mana iklan yang bukan syariat Islam, maknanya iklan yang berbentuk judi ataupun berbentuk arak, berbentuk tattoo, tak akan masuk ke dalam channel saya. So dengan cara ini, kita sendiri yang kawal iklan tu untuk masuk. Maknanya kita tak akan bagi masuk iklan-iklan yang melanggar syariat. Okay, itu saja guys daripada saya tentang cara untuk halalkan YouTube. Ingat, dua benda ni, ke mana duit tu kita akan belanjakan dan sumber duit tersebut. Yang penting kita kena buat sesuatu tu, jangan sekadar lawak. Kita buat tu biarlah kita sampaikan mesej. Dan insya-Allah semoga kita dalam bidang ni kita akan sentiasa berjaya. Terima kasih sebab menonton.